TV. Sejak akhir-akhir ini, kita sering mendengar pelbagai isu yang disuarakan segenap anggota masyarakat. Tidak kiralah isu yang lama yang berlarutan maupun isu yang tercetus akibat perubahan mengejut dalam persekitaran kita. Adakah suara-suara tersebut didengari? Adakah pula mana-mana pihak yang memberi perhatian dan mencari jalan penyelesaian? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Otto Othman, pengacara anda. Sebagaimana yang anda sedia maklum, Majalah Didik merupakan sebuah program usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Sedar tak sedar, sudah genap 26 episod kita bersiaran sejak Majalah Didik mula dilancarkan dan menerusi episod Road from Rome, iaitu Kembara dari Rom. Sekiranya anda sudah ingat-ingat lupa apa yang kita bicarakan dalam episod tersebut, mari saya segarkan kembali memori anda. Pada awal siaran, kami berkongsikan kembara delegasi Malaysia yang terdiri daripada Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan 10 pasukan yang terdiri daripada kanak-kanak beserta guru mereka ke Rom, Itali untuk menyertai program Global Design for Change. Pelbagai pengalaman yang dilalui oleh delegasi Malaysia ke sana. Ada yang pahit dan ada yang manis. Namun, apa yang pasti selepas menghadiri sidang kemuncak kanak-kanak ICAN tersebut yang membuka lembaran baharu dalam kehidupan mereka, pastinya pengalaman pahit pun bertukar menjadi manis. Apatah lagi bila berpeluang untuk makan pizza dan pasta asli yang dibuat oleh orang Itali. Mamma mia, buono, delizioso, oh, gustoso. Apa yang saya merepek ni? Mari kita saksikan sendiri coretan daripada episod Kembara dari Rom. Masihkah anda ingat, Design for Change merupakan sebuah pergerakan global yang memupuk pemikiran I can atau saya boleh dalam minda setiap kanak-kanak? Semangat saya boleh ini memperkasakan mereka dan memberi mereka ruang dan peluang untuk berkongsi idea mereka untuk kebaikan dunia sejagat serta bertindak untuk mencipta perubahan. Program Design for Change dilahirkan untuk mengukuhkan kepercayaan kita bahawa kanak-kanak bukanlah insan lemah sebagaimana yang kita pernah sangkakan dahulu. Mereka mampu mencetuskan perubahan dan DFC itu sendiri ibarat mantra yang meyakinkan mereka bahawa mereka mampu melakukannya. Wah, seronok betul saya menonton semula episod Kembara dari Rom ini. Rasa dengki pun ada. Kalaulah saya sebaya dengan adik-adik di rumah, saya pun nak ikut ke Rom juga. Dah lama saya teringin nak bergambar di sebelah Menara Condong Pisa tu. Cuma dapat bergambar di menara lagi satu yang di Teluk Intan tu saja. Mari kita kembali bercerita tentang program Majalah Didik ini.
Antara elemen menarik yang kita ketengahkan dalam setiap episod adalah metodologi FITS. Masih ingat tak anda tentang FITS? F adalah feel, iaitu merasakan. Fasa ini sebenarnya mengajak kita untuk berhenti seketika dan benar-benar memahami situasi di sekeliling kita tanpa terburu-buru untuk menyelesaikannya. Ini merupakan antara langkah penting yang boleh memupuk sikap empati dalam kanak-kanak. Bak kata orang, kalau berfikir, bukan sekadar berfikir dengan akal tetapi juga dengan hati. Langkah kedua adalah I, iaitu imagine atau membayangkan. Daya imajinasi yang tinggi sebenarnya membantu proses brainstorming atau sumbang saran untuk mencari jalan penyelesaian yang sesuai, sama ada untuk meningkatkan, memperkayakan atau mengubah pengalaman pengguna. Pada peringkat ini, anda digalakkan untuk menyenaraikan apa-apa sahaja idea yang terlintas di minda. Jangan hiraukan apa pandangan orang. Ada pendapat yang mengatakan semakin gila sesuatu idea itu, siapa tahu semakin dekat anda dalam pencarian jalan penyelesaian yang terbaik. Dalam fasa ini juga, anda mampu memupuk rasa tanggungjawab dan etika dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Maksudnya, apabila anda menawarkan sesuatu jalan penyelesaian untuk mengubah situasi semasa, anda sebenarnya bertanggungjawab untuk memastikan penyelesaian tersebut boleh memanfaatkan masyarakat. Apa pula yang perlu anda lakukan sekiranya penyelesaian tersebut menemui jalan mati? Atau mungkin tidak bersesuaian dengan norma masyarakat sekeliling? Sebab itu, membayangkan sebenarnya membolehkan anda mengubah pengalaman pengguna. Asalkan anda terus yakin dan percaya dengan kekuatan sendiri, perubahan itu pasti boleh dicipta dan andalah pemikirnya. Seterusnya, D atau do, iaitu melaksanakan. Apalah gunanya mengumpul idea yang banyak sekiranya satu pun tidak dilaksanakan? Sebenarnya, fasa melaksanakan ini ibarat sebuah agensi kreatif yang mampu bertindak dalam kadar segera untuk melihat kecekapan jalan penyelesaian yang dirancang. Bak kata orang, terus melaksanakan sesuatu idea sehingga membenihkan kejayaan. Gagal sekali tidak bermakna gagal selama-lamanya. Pelaksanaan yang diiringi dengan niat yang baik akan mencetuskan impak yang diingini. Tambahan pula, tumpuan terhadap perincian boleh meningkatkan lagi kualiti dari segi pengalaman serta memupuk tabiat mengejar kecemerlangan. Akhir sekali, S adalah share, iaitu berkongsi. Langkah ini sebenarnya memupuk mentaliti majmuk. Sekiranya dahulu budaya masyarakat adalah competing atau bersaing, kini kita perlu bertukar daripada budaya competing pada completing. Maksudnya, kita semua seharusnya memainkan peranan untuk saling melengkapi antara satu sama lain sebagai satu komuniti yang berkongsi matlamat yang sama. Malah, langkah ini juga sebenarnya mengukuhkan lagi kepercayaan saya boleh apabila ia disebarkan kepada masyarakat sekeliling. Seperti permukaan air yang tenang. Biarpun hanya setitis kecil sahaja yang jatuh, tetapi riak yang dihasilkannya boleh terus berkembang menjadi lebih besar.
Begitu juga dengan projek impak sosial yang dikongsikan. Siapa tahu, ia boleh memberi harapan dan menjadi inspirasi kepada orang lain untuk turut mencetuskan perubahan. This methodology stands for feel, imagine, do and share. And personally, my favorite step would be the share step. This is because our link spread like wildfire. Antara langkah fit yang paling saya sukai ialah feel. Saya paling suka step do. Step yang paling saya suka ialah imagine. I enjoy imagining steps the most as I can put forward my own opinion at this stage. I enjoy feel the most. Antara langkah fit yang saya paling suka ialah imagine. Jadilah perubahan yang anda ingin lihat di dunia ini dan saya sangat bersetuju. Jika seseorang mencetuskan impak yang positif, ia akan dilihat dan diikuti oleh orang lain. Lama-kelamaan, perubahan yang positif akan berlaku. Ianya bermula dengan satu individu, satu kumpulan. I think that you can succeed in life whether you have a disability or not. Setiap projek impak sosial yang dilaksanakan oleh murid-murid menerusi program Design for Change sebenarnya perlu memenuhi sasaran matlamat pembangunan mampan. Masih ingat tak anda berapa matlamat pembangunan mampan yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Sebenarnya, terdapat 17 matlamat pembangunan mampan semuanya. Matlamat ini kemudiannya dipecahkan kepada 169 sasaran yang lebih kecil dan spesifik. Sepanjang program majalah didik bersiaran, kita telah melihat pelbagai projek impak sosial yang dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals (SDG). Antara topik yang banyak dibincangkan termasuklah Sustainable Development Goals 1, No Poverty, iaitu membasmi kemiskinan. Sustainable Development Goals SDG 2, Zero Hunger, iaitu membasmi kelaparan. Sustainable Development Goals SDG 3, Good Health and Well-being, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Sustainable Development Goals 4, Quality Education, iaitu pendidikan berkualiti. Sustainable Development Goals 6, Clean Water and Sanitization, iaitu air bersih dan sanitasi. Sustainable Development Goals SDG 10, Reduced Inequalities, iaitu mengurangkan jurang ketidaksamarataan. Sustainable Development Goals 13, Climate Action, iaitu mesra iklim. Mari kita lihat SDG 1, iaitu membasmi kemiskinan. Menurut hasil tinjauan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pandemik COVID-19 sebenarnya telah banyak mengubah struktur masyarakat global dari segi sosioekonomi. Malah, mereka menganggarkan kira-kira penambahan 119 juta
hingga 124 juta orang kini turut tergolong dalam kategori miskin tegar pada tahun 2020. Tambah PBB lagi, menjelang tahun 2030, kadar kemiskinan global diangkar mencecah kira-kira 7%. Mari kita lihat projek-projek impak sosial yang dilihat mampu membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ini. So I feel like this is when we have to chip in and do our small part to help out the community. I hope that we can make bids for not only COVID-19 quarantine centers, but maybe underprivileged communities and maybe even relief centers to help them. I think the most valuable lesson was actually teamwork, as in the beginning we weren't really that coordinated with each other and we had really different ideas, but in the end we started to learn how to communicate better. Sasaran SDG seterusnya ialah SDG 2, membasmi kelaparan, iaitu dengan menawarkan makanan yang berkhasiat secukupnya serta menggalakkan sistem pertanian yang lebih mampan. Data yang direkodkan oleh PBB mendedahkan sejak pandemik COVID-19 melanda, terdapat antara 70 hingga 161 juta orang berdepan dengan isu kelaparan pada tahun 2020. Lebih menyedihkan lagi, sebenarnya jumlah ini merupakan penambahan kepada golongan lapar yang sedia ada. Bukan sahaja isu kelaparan, tetapi juga kekurangan zat dalam makanan. Contohnya, hampir 150 juta kanak-kanak bawah 5 tahun yang tidak mendapat zat secukupnya hingga boleh membantutkan pertumbuhan mereka. Kira-kira 45 juta pula terkesan akibat pembaziran makanan. Manakala kira-kira 39 juta lagi sudah memasuki kategori terlebih berat badan yang ideal. Itu belum kita pertimbangkan data di Malaysia lagi. Dijangkakan lebih 9 juta rakyat Malaysia yang mengalami kelaparan atau kekurangan zat daripada pemakanan. Ini termasuk kira-kira 4 juta kanak-kanak. Mari kita saksikan beberapa projek impak sosial yang mampu membantu masyarakat mengatasi isu ini. Seperti yang kita tahu, isu pembaziran makanan bukanlah suatu isu yang asing lagi dalam kalangan masyarakat. Dan sebagai pelajar sekolah berasrama penuh, kami dapat menyaksikan senario pembaziran makanan ini sudah sebati dalam kalangan pelajar. Pada pendapat kami, bazar kompos yang terbaik mempunyai ciri-ciri tersebut. Pertama, mesra alam. Kedua, mudah disediakan. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, menggunakan sisa bahan makanan pelajar. It's important for them to know about our solution simply because first, for them to acknowledge the importance of not wasting their food. Second, for them to know ways for them not to simply throw their food waste, but instead they can use it to produce something more useful. Hasilkan food safe tank, mereka ambil makanan yang dibuang tadi, hasilkan kompos, and then kompos tadi digunakan untuk menanam sayur-sayuran, dan sayur-sayuran tadi disedekahkanlah, diberikan kepada pekerja-pekerja sekolah, kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, bagi bertujuan untuk mendidik individu tersebut dan juga komuniti sebenarnya untuk makan makanan berkhasiat pula. Seterusnya, mari kita bercerita tentang SDG 3, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik.
Ini antara matlamat yang mendapat paling banyak perhatian daripada murid-murid. Antara isu yang diketengahkan bukan sahaja berkaitan kesihatan fizikal tetapi juga mental. Malah, majalah didik musim ini banyak mengenengahkan projek berkaitan dengan kesihatan mental dalam kanak-kanak yang sangat terkesan akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Ada yang berasa kurang motivasi untuk belajar. Ada yang berhadapan dengan kes buli di sekolah serta body shaming atau ejekan terhadap penampilan fizikal. Rupa-rupanya ramai murid sekolah yang menyedari isu ini dan terus bertindak untuk membuat perubahan yang lebih positif. Antara lain dalam SDG 3 ini adalah isu keselamatan kanak-kanak di dalam dan di luar rumah. Malah sejak pandemik ini dan pembelajaran secara dalam talian berlangsung untuk menggantikan kelas fizikal, anak-anak kita berdepan dengan risiko yang lebih menakutkan, iaitu jenayah berkaitan dunia cyber. Mari kita imbas kembali beberapa projek impak sosial berkaitan dengan SDG 3 ini. Nama pun rancangan berbentuk pendidikan untuk kanak-kanak. Pelik juga sekiranya kita tidak menyentuh tentang SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti. Antara isu yang diketengahkan oleh PBB dengan skop pendidikan berkualiti ini adalah suasana pembelajaran yang inklusif dan adil bagi semua orang, termasuklah peluang untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayat. Tahukah anda, dalam kemelut kita berperang dengan pandemik COVID-19, sebenarnya ramai kanak-kanak yang terkesan kerana tidak mempunyai akses pendidikan yang sempurna. Contohnya, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan lebih 100 juta kanak-kanak yang didapati berdepan dengan isu buta huruf serta kelancaran membaca. Malah, kemajuan dari aspek prestasi akademik juga terbantut apabila peratusan jumlah murid-murid yang tamat pendidikan menengah dilihat tidak banyak berubah berbanding 10 tahun yang lalu. Malah dalam satu laporan yang diterbitkan oleh Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, hanya 8 daripada 10 kanak-kanak yang menjalani proses pembelajaran secara dalam talian. Apa lagi yang kita tunggu? Mari kita lihat idea-idea menarik adiwira cilik kita dalam usaha untuk memantapkan penyampaian pendidikan berkualiti. SDG 6 pula merangkum topik berkaitan kemudahan air bersih dan sanitasi. Sebenarnya elemen ini juga berkaitan dengan beberapa elemen SDG. Yang lain termasuklah pendidikan berkualiti dan membasmi kelaparan. Contohnya, bagaimana agaknya murid-murid hendak memfokuskan pada pembelajaran sekira sekolah mereka tidak mempunyai kemudahan air bersih. Begitu juga dengan proses penyediaan makanan yang sihat, bersih dan berkhasiat tanpa kemudahan air bersih. Sebenarnya pada tahun 2020, masih berbilion orang yang tidak dapat memenuhi kemudahan air bersih dan sanitasi. Kira-kira 3.6 bilion orang
masih tidak menikmati kemudahan sanitasi yang diurus dengan selamat. 2.3 bilion pula langsung tidak dapat menikmati kemudahan kebersihan yang asas. Jumlah yang sama rupa-rupanya masih tinggal dalam negara yang mengalami krisis kekurangan air. Manakala 2 bilion lagi tidak dapat menikmati air bersih untuk diminum. Betapa bertuahnya kita sebagai rakyat Malaysia dapat menikmati kemudahan semua ini. Sebab itu, kita harus mendidik anak-anak kita supaya menggunakan air dengan berhemah dan dalam masa yang sama menjaga kebersihan. Tambah-tambah lagi dalam musim COVID-19 yang memerlukan kita mencuci tangan dengan kerap untuk mengurangkan risiko jangkitan. Baiklah, mari kita saksikan paparan ini. Concern rakyat kita tentang public toilet, dan saya jumpa banyak sangat artikel mengenai public toilet dan mereka komplain public toilet tak sebersih seperti di mall-mall besar dan tak mencapai standard. Jadi kami memilih isu toilet untuk kami betulkan benda-benda ni, betulkan habit, betulkan attitude, dan kami perlu betulkan juga standard untuk toilet awam. Kami come up with konsep WUCH. WUCH ni konsep di mana untuk penggunaan sebelum dan selepas menggunakan tandas. WUCH yang pertama, W, wash, is wash your hands before using the toilet. Use the toilet adequately. Number 3, clean the toilet, clean yourself after using. Number 4, toilet is clean the toilet after you use. And number 5 is hygiene. Hygiene is washing your hands after using the toilet. Daripada pengamatan saya, hasil daripada projek ini yang telah dibimbing oleh Dr. Salbiah Muhammad Saleh bersama 5 orang murid kami dapati projek ini amat memberi impak yang besar kepada sekolah, begitu juga dengan community dan juga PIBG dan alumni SMS Pasir Putih. Kerana projek ini kita dapat lihat di sini betapa committed anak-anak kita melaksanakan projek berkenaan yang sekaligus telah memberi impak yang besar dalam pengurusan tandas. Jadi hari ini kita dapati tandas sekolah merupakan satu tempat yang bukan lagi menjadi tabu kepada warga sekolah, tetapi menjadi satu tempat yang kondusif untuk digunakan oleh warga sekolah. SDG 10 membincangkan tentang kesamarataan kepada semua dalam pelbagai aspek termasuklah ekonomi, keuangan, pendidikan dan lain-lain. Malah sejak dunia dilanda pandemik COVID-19, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam aspek kesamarataan sosioekonomi dilihat bukan sahaja terbantut, malah semakin merosot apabila banyak sektor ekonomi terpaksa ditutup dan ramai juga yang kehilangan pekerjaan. Malah di Malaysia sahaja, kita mencatatkan pengangguran setinggi 4.9%, jumlah tertinggi dalam tempoh 30 tahun. Maksudnya, dalam 10 isi rumah, 4 daripadanya mempunyai ahli keluarga yang menganggur. Aspek kemanusiaan juga tidak seharusnya dipandang sepi. Apa tidaknya, bilangan pelajar juga telah meningkat 2 kali ganda sejak tahun 2010. Dari satu perspektif lain juga, semakin banyak golongan inklusif yang dikenal pasti dan perlu diberi pembelaan sewajarnya. Akhir sekali, mari kita bercerita tentang SDG 13, iaitu mesra iklim yang banyak menekankan tentang tindakan segera dalam memerangi perubahan iklim dan kebarangkalian impaknya.
pandemik atau tidak, isu perubahan iklim ini memang sudah lama dibincangkan. Pelbagai usaha yang telah dijalankan untuk memperlahankan kesan rumah hijau yang semakin lama meningkatkan suhu global. Ada yang berjaya, ada yang terhenti separuh jalan. Tetapi, sejauh manakah kita perlu memainkan peranan dalam mencetus perubahan positif ini? Mungkin jawapannya boleh kita saksikan dalam projek impak sosial ini. What will happen if these plants and trees die? These plants and trees provide oxygen to human beings. Therefore, if all of them die, the oxygen amount will be dropping as well. Kami memilih untuk menjalankan projek ini kerana kami ingin membantu meringankan kerja pekebun-pekebun di sekolah ini. Cikgu tengah mengajar tu, cikgu selalu sebutkan tentang isu environmental problem lah. Isu-isu tentang berkaitan dengan alam sekitar. I'm very shocked and alarmed at how much waste is being produced by Malaysians every day. Annually, 2.12 billion tons of waste is being produced by Malaysians, and yet only 5% of that is recycled. As a waste management system implemented, it's not exactly efficient, as we still see garbage bins overflowing with trash, and we see a lot of people littering across the sidewalks. For recycling and list, because we created a checklist to help segregate waste. We decided to name it the Green List because we envisioned a cleaner and greener future through the mechanism of our project. Solid waste streams have consist of lots of cardboard waste as well, and we really don't want that to come into our streams. We want our streams to be clean. Right now, actually, there's quite a lot of pollution that's going on in our planet, and with the current situation of COVID-19, we felt that as a team and me, we felt that we had to pitch in to help as much as we possibly could. Luckily, we had many cardboard collection points such as hotels, apartments and stores. We reached out to all of these places and we decided to put our special bins with stickers on them to show that these are our cardboard collection bins and these aren't just normal recycling bins. Pernahkah anda mendengar tentang konsep Happy Schools? Happy Schools merupakan satu rangka kerja yang diilhamkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan modal insan. Antara elemen penting yang termaktub dalam Happy Schools adalah people, place and process atau insan, tempat dan proses. Mari kita cuba lihat apa yang dimaksudkan dengan people atau insan. Rangka kerja ini menghubungkan pihak sekolah dengan komuniti untuk memastikan suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan menggembirakan. Antara penekanan dalam aspek belajar untuk mengetahui, amali, hidup harmoni bersama dan mencapai sesuatu. Sebab itu penting untuk memupuk perhubungan yang baik serta rasa saling hormat-menghormati selain usaha sama yang kukuh antara satu sama lain. Mari kita lihat contohnya. Daripada teknik Fitch yang saya pelajari, setiap idea adalah berharga dan ianya perlu dikaji atau ditapis secara terperinci. Walaupun ianya nampak macam remeh ataupun mustahil, saya aplikasikan konsep Fitch ini ketika membimbing murid saya menguruskan projek ini. Maka, terhasillah projek inovasi sosial yang menggunakan Arduino ini. Kalau dilihat, projek ini adalah dikira bukanlah terkandung dalam silibus murid di sekolah rendah, tetapi dengan idea dan bimbingan guru pembimbing, support daripada sekolah, maka tidak mustahil idea yang remeh itu dapat dilaksanakan dan diaplikasikan di sekolah ini. Pada fasa ini, saya menggalakkanlah murid-murid untuk membuat aktiviti sumbang saran untuk mengeluarkan idea-idea mereka serta bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu isu dengan cara yang terbaik dan mampu dijalankan untuk membantu pekebun menguruskan pokok-pokok bunga di sekitar sekolah ini. Untuk projek ini, pada pendapat saya, ia masih lagi berada di peringkat awal. Ia masih boleh dikembangkan untuk sesuai dengan kehendak kerajaan sekarang
dan juga parents lah. Dan saya jangkakan projek ini sepatutnya diberi peluang untuk dikembangkan ke peringkat luar dari sekolah, sehingga satu Malaysia lah saya rasa. Semoga dengan inisiatif ini kita dapat membantu pelajar-pelajar dan juga keluarga-keluarga di seluruh sana yang memerlukan untuk kita bersama-sama meneruskan kehidupan kita dengan lebih positif. Proses pula merujuk pada sistem penyampaian dalam sekolah, termasuklah pendekatan menarik untuk mendorong pembelajaran, peluang untuk memupuk kreativiti, pembahagiaan tugasan yang wajar dan aktiviti sekolah yang menarik serta bermanfaat. Di sini kita boleh melihat sekolah yang mengamalkan proses yang baik dapat memupuk sikap bekerja dalam pasukan, hubungan yang lebih baik antara guru dan murid serta kesejahteraan dalam kesihatan mental. Mari kita imbas sejenak. Percaya sebagai seorang guru, kita mestilah menerapkan pelbagai kaedah ketika pengajaran dan pembelajaran bersama murid-murid kita. I asked the kids what they want to learn. For example, they want to do singing. Okay, why don't we just singing? And then why don't you do lyrics for these songs? And then they have created their own lyrics, then make their own song. And besides that, they also do some dance. And then they collaborate with their friends and make their own dance too. Creating yourself is what you should do. Have faith in your dreams and they will come true. Cause you can do it if you don't give up. The choices you make should come from your heart. If you feel, then you'll dream. Cause there's nothing you cannot do. If you create yourself, dreams will come true. Place ataupun tempat merujuk pada persekitaran yang sihat dan selamat untuk murid-murid. Contohnya, sebuah sekolah yang cemerlang dengan kanak-kanak gemilang pasti menjadi lebih gembira tanpa kejadian seperti buli dan ejekan. Selain itu, sekolah yang memberi kebebasan untuk murid-murid belajar, berkarya dan bermain dengan selamat di samping memupuk sifat kepimpinan dan disiplin yang positif. Dan apa yang saya idam-idamkan sejak kecil untuk ubah persepsi masyarakat yang kecantikan adalah something yang universal dan juga subjektif. Sistem nilai murni melintas kurikulum. Maksudnya dalam setiap subjek yang diajar di dalam kelas, pelajar akan didedahkan dengan it's not good to treat people differently. Okey. Jadi bila cikgu mendedahkan pada pelajar tentang isu body shaming contohnya, cikgu akan memberitahu, okey, ini perkara yang you patut buat, ini you tak boleh buat, apa kesan body shaming. Tetapi kalau kita tidak menjalankannya secara praktikal, ia akan memberi kesan kepada pelajar di mana pelajar akan berfikir, so what should I do? Okay, you said that it's not good to treat people differently, it's not good to body shame people, but what should I do? How do I apply in the real life situation, right? Kita di SMK Kubang Kriani, saya sebenarnya mencadangkan kita ada satu kawasan di mana kita akan membuat hasil daripada baja yang telah terhasil daripada food safe tank ni akan kita buat satu sudut pertanian. We provide a food waste tank at our school
for the students and teachers to try do a compost using the food waste. We at Design for Change Malaysia are so excited about the next 5 years of our journey, and we really hope that you will be part of it. Next year, in 2022, we're going to be hosting the Be the Change Global Celebration, and that means that we'll be having guests from at least 20 countries around the world come here to Malaysia. And we will be doing it with the children, the teachers, and of course our partners, the Ministry of Education and all the members of the Design for Change Global family. So we really hope that you will be part of that and join us in this movement to make every child in Malaysia say, I can, saya boleh. Sedar tak sedar, sudah hampir sejam kita bersiaran. Baiklah, kita sudah tiba ke akhir program Majalah Didik bagi musim ini. Bagi pihak kru penerbitan Impact Hub Kuala Lumpur, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Media Prima atas peluang untuk menampilkan projek impak sosial daripada adiwira cilik kita dari seluruh negara. Tanpa peluang seperti ini, pasti sukar untuk kami mendekati lebih banyak sekolah di Malaysia dalam usaha mencari bakat-bakat muda pelapis pemimpin negara yang bakal mencetus perubahan positif. Sebelum kami mengakhiri episod Majalah Didik kali ini, ingin saya mengingatkan anda untuk mengikuti kami di media sosial iaitu di Facebook dan Instagram. Kami akan terus memaskini akaun media sosial kami untuk terus mencari adiwira cilik dengan idea hebat tersendiri. Tinggalkan komen dan cadangan anda. Sekiranya anda mempunyai idea-idea menarik untuk Design for Change, jangan lupa untuk mengaplikasikan metodologi FITS dalam projek impak sosial anda. Siapa tahu kita akan bertemu semula tidak lama lagi. Sekian sahaja siaran kami buat hari ini. Saya Otto Othman. Checking out. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV